KPM. Nampak tak Malaysia ni apa yang uniknya kita dapat menyambut pelbagai perayaan. Antaranya nampak bagi kaum Cina kita sambut Tahun Baru Cina. Bagi yang Melayu pula sambut Hari Raya Aidilfitri. Bagi yang kaum India pula sambut Deepavali. Lepas tu inilah orang kata keunikan. Kita ada 3 kaum kan. Ada Cina, ada Melayu, ada India. Tapi masalahnya sekarang ni, mana cikgu ni? Takkanlah saya yang nak mengajar bagi kelab ini pula kan? Sebut pasal kelab ni, kejap. Apa kaitan bagi Melayu, Cina, India dengan kelab ini? Kalau nak tahu, jom tengok siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Wah, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, Akmal Nazri. Murid-murid, ini bukan kelab muzik tau ataupun kelab nyanyian. Inilah dia Kelab Rukun Negara yang kita cuba nak tahu apa antara aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan. Dan siapakah gurunya? Saya pasti murid-murid pun dah tengok dah kan profilnya. Inilah dia, Cikgu Sulaihah. Apa khabar Cikgu Sul? Alhamdulillah baik. Sedap makan keropok lekor tadi. Sedap. Tak jemput saya pun. Allah, maaf ya lah kali. Tak apalah cikgu. Okey cikgu, saya pastikan. Sekejap cikgu. Sebelum itu kan, sebut pasal Cikgu Su kan. Ini dia. Kita juga bersama dengan 2 orang anak murid yang cukup bersemangat patriotik. Siapakah mereka Cikgu Su? Mungkin boleh kenalkan sekali lagi. Boleh? Okey, kita bersama sekali lagi bersama Kisha. Hai. Hai. Dan Adiba. Hai. Hai lagi. Hai. Hai lagi. Itu dia 3 hai yang berbeza. Betul. Cikgu rendah, sederhana dan juga tinggi. Baik cikgu, tadi kan saya adalah bersembang dengan murid-murid di rumah tu kan. Saya cakap apa kaitannya dengan perayaan yang ada di Malaysia ini seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha dan juga Deepavali dengan Kelab Rukun Negara ni Cikgu Su. Okey. Seperti kita tahu, Kelab Rukun Negara ni prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Betul. Jadi bila kita bercerita tentang agama, kita juga ada perayaan yang berkaitan. Betul. Sebelum tu, Akmal. Saya. Kita memang terkenal masyarakat berbilang kaum. Betul. Apa 3 kaum utama Malaysia? Daripada cikgu tanya saya kan, apa kata saya pas soalan tersebut kepada mereka. Boleh. Apa antara 3 kaum utama di Malaysia? Yang pertama, Kisha. Orang Melayu. Yang kedua, Adiba. Cina. Dan ketiga, India. Ini dia, kita ada Melayu, Cina dan juga India. Cikgu Su. Betul. Itulah 3 kaum utama di Malaysia dan setiap kaum itu ada perayaan tersendiri. Okey, contohnya di sini kita ada untuk kaum Cina, Tahun Baru Cina. Okey. Di sini pula kita ada Melayu, perayaannya Hari Raya Aidilfitri. Okey. Dan di sini kita ada kaum India, perayaannya adalah Deepavali. Ini adalah 3 perayaan utama di Malaysia. Kita juga ada sambutan Hari Natal. Betul, kan? sambutan Hari Natal. Kita juga ada Hari Gawai. Betul. Kita juga ada Thaipusat. Betul, ada banyak perayaan sebab kita ni istimewa dengan masyarakat berbilang kaum. Itulah istimewanya Malaysia. Betul. Sebab itulah raya lagi. Inilah orang kata ada lagu tu cikgu. Raya, 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 raya.
Betul. Itu dia. Cikgu, kalau Kisha, kita yang beragama Islam ini, kita menyambut perayaan apa? Hari Raya. Hari Raya apa? Aidilfitri. Dan juga Aidiladha. ya. Ni nak semua Aidil tu, cikgu. Aidil. Iya. Okey, kalau Adiba, bagi yang beragama Hindu, mereka menyambut perayaan apa? Deepavali. Iya, itu dia. Okey, cikgu, apa lagi cikgu boleh kongsikan mengenai antara perayaan di Malaysia ini kan? Sebab kita tahu negara Malaysia ini berbilang kaum seperti yang cikgu cakap kan. Jadi ada juga di kalangan murid katanya, kalau macam saya yang orang Melayu ni dah tak bolehlah nak sambut tahun baru Cina, Cikgu Su. Sebenarnya boleh juga kan? Boleh, kita menghormati. Betul tu. Sebab tu kadang-kadang kalau ada kawan jemput ke rumah terbuka, kita boleh pergi. Iya, tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Apabila Tai Pusam, kita juga boleh pergi ke Batu Cave melihat bagaimana mereka ini menyambut perayaan mereka. Betul. Itu dia. Cikgu, kalau saya tengok di atas meja mereka, ada pensel warna. Betul. Ada gunting. Betul. Ada pembaris. Ada ribbon. Dan juga 2 kad. Itu apa yang mereka bakal lakukan ni, Cikgu Su? Hari ini bukan saja mereka tahu. Akmal sekali. Akmal sekali akan buat penanda buku bertemakan perayaan seperti ini. Okey. Ini Cikgu Su buat? Ini contoh yang saya buat lah. Okey, yang mana ini juga merupakan salah satu aktiviti Kelab Rukun Negara. Itu dia. Jadi Cikgu, temanya apa sebenarnya untuk penanda buku ni, Cikgu? Mungkin Cikgu boleh ceritakan dulu. So temanya lah perayaan di Malaysia. Kalau kita tengok kat sini, ini Tanglong kan. Mewakili perayaan apa? Bagi Tahun Baru Cina. Ya, ketupat. Bagi perayaan Aidilfitri. Dan akhir sekali Deepavali. Nampak. So inilah antara kreativiti yang kita boleh lakukan dalam aktiviti kelab. Okey, itu dia. Tidaklah hanya menghafal Iqra sahaja. Okey, jadi murid-murid boleh ambil dulu kad penanda buku masing-masing. Okey, dan boleh tarikkan sedikit pensel warna tu ke tengah supaya adik Adiva juga boleh menggunakannya. Jadi boleh kita buat sama-sama? Boleh kita buat sama-sama? Boleh. Okey, jom kita buat sama-sama. Kita hiaskan penanda buku ni sekejap lagi dengan hasilnya. Boleh sila mulakan? Sila. Ya, kalau kita cakap-cakap kan adik, nanti kita pun kerja tak jalan. Betul. Juga. Okey, cikgu, saya pun nak buat juga. Okey, tapi itulah pensel warna saya ada dekat sana. Biarlah mereka mewakili saya punya penanda buku ni juga, cikgu kan. Okey, cikgu, mungkin cikgu juga boleh kongsikan apa menariknya lagi di dalam kelab rukun negara selain daripada mereka mengenali prinsipnya kan. Dan juga kita tahu juga antara 3 kaum yang ada di Malaysia ini seperti Melayu, Cina dan India. Apa lagi menarik yang mengenai kelab rukun negara ni, Cikgu Su? Selain daripada itu, kita juga boleh membuat aktiviti seperti peragaan pakaian tradisional. Mewakili kaum kan. Contoh pakaian baju Melayu untuk kaum Melayu. Dan untuk sari untuk kaum India. So kita buat juga aktiviti seperti itu. Menggayakan. Menggayakan pakaian tradisional. Jadi murid-murid ini akan membawa dan menggayakan baju tradisional bagi kaum masing-masing lah. Seperti pertunjukan fashion. Okey. Baik cikgu, saya nak tanya satu soalan kan. Kalau kita tahu satu tahun itu pelbagai perayaan yang kita sambut seperti mana yang cikgu ada katakan tadi, ada sambutan Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan juga Deepavali. Contohlah kan kalau dah nak dekat-dekat Aidilfitri. Aidilfitri kan. Ada tak mungkin aktiviti-aktiviti yang dijalankan yang bertemakan ataupun berkaitan dengan perayaan tersebut tu, cikgu? Contoh kalau Aidilfitri nak dekat dah ni kan, mungkin semua orang kena pakai baju Melayu, baju kurung, ataupun semua orang kena buat perayaan buku yang bertemakan Aidilfitri, Cikgu Su. Selalunya bila berdekatan sesuatu perayaan, contohnya perayaan Aidilfitri, kita akan buat pertandingan kad raya. Kad raya lamanya kan. Kita tak buat kan kita kad raya. kembalikan nostalgia kan. Kad raya macam tahun lepas saya bersama murid Kelab Rukun Negara, saya edarkan kad raya untuk mereka tulis kepada siapa
Ada yang hantar datuk kat kampung. Ada juga. Ada yang datang hantar pada mak daya. Jadi saya kumpul dan post. Sempena Hari Raya Aidilfitri. Itulah antara aktiviti yang kita buat lah kan. Itu dia. Seronok juga cikgu kelab rukun negara ni. Sebab kan dah lama tak merasa hantar kad raya. Betul tak? Bila last Akmal hantar kad raya? Mungkin pada awal-awal tahun 2000 lah. Kan sekarang dah 2023, zaman digital kebanyakannya SMS, WhatsApp kan. So kita kembalikan nostalgia lama tu kepada murid, perkenalkan ini kad raya. Ini caranya. Dia sebenarnya lebih bermakna apabila kita menghantar kad dan juga kita membuat sendiri. Apabila si penerima itu menerima kad raya tersebut, mereka rasa macam wah, lamanya tak dapat kad raya yang berbentuk fizikal. Dulu kan kita gantung, susun. Betul cikgu kan. Apabila lagi dekat nak raya tu kan, kita susun kad raya dekat luar rumah kan. Memang cantik lah. Okey, sebut pasal cantik, memang cantik apa yang mereka tengah kerjakan sekarang. Nampak tak? Mungkin kita boleh tunjuk sikit. Kisha, boleh tak tunjuk sikit dekat kawan-kawan awak yang dekat rumah tu, hasilnya macam mana? Mungkin proses saya tengok dah 50% dah siap. Okey, tunjuk dulu. Ini dia. Antara hasil walaupun belum siap lagi, kan ni boleh dikatakan setengah siap dah. Betul. Okey, kalau adik Adiva pula, Kisha boleh sambung balik. Adiva, mungkin boleh tunjuk dekat kawan-kawan awak tu macam mana awak punya progres. Itu dia, nampak ketupat dia hijau. Hijau. Okey. Atau makan ketupat? Saya memang hantu ketupat. Hantu rendang dan juga hantu lontong. Sebut pasal ketupat, rendang, lontong ni cikgu. Kebetulan pula ada dekat depan ni cikgu kan. Apa kata kita pergi makan dulu? Boleh. Tengah rehat dulu. Murid semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan. Jalur gemilang di bawah naunganmu. Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Su. Ya, Cikgu. High five, Cikgu. Okey, baik Cikgu. Kenapa saya nyanyi lagu Jalur Gemilang ini? Katanya Cikgu nak kongsikan kenapa kita kena tahu mengenai bendera Malaysia kita yang bernama Jalur Gemilang. Silakan Cikgu Su. Okey, baik. Sebelum kita cerita pasal Jalur Gemilang, kita tengok dulu peta Malaysia. Okey. Di sini ada peta Malaysia. Okey. Akmal tahu ada berapa negeri dalam Malaysia? Ada 14. Okey, betul. Itu 13 buah negeri dan mewakili juga persekutuan. Okey, kita tengok di sini. Kita ada Terengganu, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Perak, Kedah, Pahang, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan. Itu dia. Sebab itulah di dalam lirik lagu bagi Jalur Gemilang kan ada 14 melintang jalurnya. Okey, tapi kan Cikgu Su, apa yang menarik perhatian saya adalah mereka ini. Apa sebenarnya mereka sedang lakukan ni Cikgu? Adakah masih lagi membuat penanda buku tadi tu Cikgu Su? Oh tidak, sudah selesai penanda buku mereka. Sekarang mereka sedang membuat tapak tangan Jalur Gemilang. Pernah dengar tak tapak tangan Jalur Gemilang? Contohnya seperti ini. Betul sekali. Ataupun mungkin Cikgu boleh tunjuk. Inilah dia. Inilah kita katakan tapak tangan Jalur Gemilang. Okey, jadi murid-murid ini akan menghasilkan tapak tangan Jalur Gemilang seperti mana yang Cikgu pegangkan inilah. Betul. Mereka akan melukis tapak tangan mereka di atas kertas A4. Okey. Dan mewarna seperti Jalur Gemilang. Macam ni. Apa kata Cikgu terangkan mengenai Jalur Gemilang? Saya ke sana sertai mereka. Boleh? Boleh. Yakin?
Iya. Ya. Tak adalah cikgu gurau-gurau kan. Okey, cikgu, kita dah tahu dah antara 14 buah negeri kan yang ada di Malaysia. Apa lagi yang cikgu boleh kongsikan mengenai jalur gemilang ini? Okey, jalur gemilang kita lihat ada berapa warna, Akmal? Ada 4 warna. Apakah warna tersebut? Merah, biru, kuning dan biru. Merah, biru, kuning dan biru. Ya, itu ya. Merah, Putih, biru dan kuning. Saya sebut apa tadi, cikgu? Merah, biru, kuning, biru. Ya, berapa biru saya sebut? Minta Itulah. maaf lah kan. Saya Tak apa. apabila melihat jalur gemilang ni teruja nyanyi lagu jalur gemilang ni, cikgu. Betul. Kadang-kadang tersasul kan. Itu Iya. tidak dimaafkan. Ya, Okey. maafkan saya. Okey, baik. Ya. Aha. Murid-murid sekalian, kita ada 4 warna untuk jalur gemilang. Iaitu biru melambangkan perpaduan. Betul. Okey, kita punya warna kuning Aha. melambangkan raja berperlembagaan. Aha. Okey, warna merah melambangkan Warna merah melambangkan keberanian, cikgu. ya, keberanian, betul. Ya. Dan warna putih melambang kesucian, Ya. ketulusan. Dan juga kesungguhan. kesungguhan. Ya. Dan juga kalau anak bulan yang ada di jalur Ya. gemilang ini, apa maksud dia, Cikgu Su? Anak bulan itu maksudnya agama Islam adalah agama resmi negara Dan Malaysia. Dan juga bintang yang Pecah pecahnya 14. 14 Ya, tu. bintang pecah 14 menunjukkan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Itulah sebab kita tengok ada 14 bintang bintang pecah 14. Iya. Jalur pun ada 14 kan. Mungkin ada murid-murid kan yang bintang pecah 14. Betul. Kalau kita dapat lihat dekat sini. Tu ada bucu kan. Ada pecahnya 14. Ya. Kalau kira memang ada 14. Betul, cikgu. Betul. Kalau kita kira jalur merah dan putih pun akan dapat 14. Ya, yang mana dimulakan dengan warna merah terlebih dahulu dan diakhiri dengan warna putih. Bersamalah juga warna biru yang di dalamnya ada anak bulan dan juga bintang pecah 14. Okey, cikgu, saya pastikan ramai sebenarnya murid-murid dah tahu dah lagu Jalur Gemilang ni kan. Tetapi ramai murid tak tahu lagi macam mana kalau cikgu nyanyikan lagu ini. Betul tak, cikgu? Mungkin kalau cikgu boleh nyanyi sikit bahagian yang tengah-tengah, bahagian chorus tu, cikgu boleh? 14 melintang jalurnya. Sambung. Iya. Sambung. Cikgu malu-malulah sebenarnya. Ya, suara tak merdu. Iya. Tapi sebenarnya saya pastikan semua orang tahu lagu ini dan apabila lagu ini orang kata apa? Dinyanyikan bersama-sama di sekolah, semua bernyanyi dengan penuh dengan semangat. Betul. Baik. Cikgu, saya pasti juga kalau kita dapat lihat dekat situ kan. Mungkin murid-murid tanya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tu bukan negeri Selangor ke, Cikgu Su? Tidak, sama sekali. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di dalam Kuala Lumpur. Selangor adalah negeri Selangor sendiri. Betul, Dia tidak sama. Jangan keliru pula. Jangan betul, keliru, cikgu. betul. Sebab ada juga bermurid, Kuala Lumpur ni negeri Selangor lah. Ya, memang selalu macam tu. Kerana itu ada murid KLCC dalam Selangor. Apabila mereka menjawab dalam pentaksiran. Ya, betul. Ya. Sama juga dengan wilayah Persekutuan Putrajaya juga. Bukannya disekalikan di dalam negeri Selangor. Sama dengan wilayah Persekutuan Labuan. Baik, cikgu. Alang-alang kita dah ada peta Malaysia dekat situ kan. Cikgu lahir dekat negeri mana, cikgu? Saya lahir di negeri yang terkenal dengan nama Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang? Negeri mana tu? Belah pantai timur, cikgu. Betul. Kelantan, cikgu. Ya, tepat sekali. Ya. Mungkin cikgu boleh terangkan juga kan, negeri-negeri di pantai timur tu, negeri apa dia? Kalau negeri-negeri di utara, maupun di selatan, maupun di Borneo, apa antara negeri-negeri dia? Cikgu Su, silakan. Kalau kita tengok dalam peta ini, di pantai timur kita ada negeri Kelantan, kita ada Terengganu, kita ada Pahang. Kan? Okey. Setelah pantai barat kita ada Selangor. Kita ada
Wilayah Ketua Kuala Lumpur. Betul. Kita ada wilayah Ketua Putrajaya. Ya. Okey. Kalau belah utara cikgu ni, orang Belah saya ni orang Ipoh. Oh, Ipoh ke? Ada teman nak kabur lah. Oh, ya ke? Kan, teman nak kabur dekat Nika semua. Kita tengok betul-betul yuk. Perak. Okey, di sebelah utara kita ada Perak, kita ada Kedah, kita ada Pulau Pinang dan kita ada Perlis. Perlis terkenal dengan buah apa? Harum manis. Betul. Ya, buah mangga cikgu. Ya, betul. Suka sangat. Betul tu. Kalau kita pergi ke belah Borneo pula, Borneo cikgu. kita ada Sabah dan Sarawak. Aku pernah sampai Sarawak. Selalu cikgu. Oh, ya ke? Cikgu pula pernah sampai ke negeri Sabah untuk bercuti ke? Pernah. Saya pernah sampai ke Kundasang. Oh, Kundasang. Cantik sangat kan? Kita juga ada pulau yang cantik juga dekat cantik. Sampurna, Babul. Betul. Okey, cikgu, kita bercakap mengenai ini negeri-negeri yang ada di Malaysia. Kita belum sentuh lagi antara makanan-makanan kan? Betul. Yang ada di setiap negeri, tu mempunyai ada keistimewaannya. Kita jangan pergi ke situ, cikgu. Betul. Jangan pergi ke situ. Jangan pergi ke situ, nanti kita tak balik. Ya, bahaya cikgu. Bahaya bila disebut bila disebut pasal makanan. Makanan kan? Ya. Okey. Ala-ala sebut pasal makanan tu cikgu. Saya nak sebut makanan dekat sana tu. Ingat tak murid-murid? Macam adik Adiva tu sedang menggunakan gunting yang sangat tajam. Kena berhati-hati. Jadi adik Adiva hati-hati, okey? Menggunakan gunting. Sama juga murid-murid dekat rumah. Hati-hati kalau sekiranya menggunakan peralatan yang tajam. Kalau boleh biarlah guru ke atau ibu bapa yang membantu anda. Mesti berada bersama untuk menyelia, untuk mengelakkan perkara yang tak diingini. Betul. Selalunya kita bila aktiviti yang melibatkan gunting ke, guru mesti ada. Dan mesti dengan panduan bimbingan guru lah. Betul tu, cikgu. Baik, cikgu. Kalau kita tengok, mereka pun dah nak siap dah. Dah nak siap dah. Jadi, mungkin adik Kila kita mungkin boleh ceritakan bagaimana prosesnya. Maksud saya Kisha, cikgu. Kisha. Kila tu kawan kita yang lagi satu kan? Ya. Okey. Kisha, macam mana prosesnya? Dah nak siap ke? Atau mungkin awak boleh ceritakan waktu awak buat ni, macam mana kan? Ceritalah. Buat ni, kita letak nasi. Lepas tu kita Apa? Cakap dekat kawan-kawan rumah tu. Cakap kawan-kawan rumah sana. Okey, mula-mula. Kita lukis tapak tangan. Lepas tu gunting. Okey. Lepas tu lukislah jalur-jalur dengan bintang dengan bulan. Ada berapa jalur? 14. Tunjuk dekat kawan-kawan awak lah. Tunjuk tu. Ada berapa jalur? 14. Dan warna yang awak gunakan adalah warna apa? Merah, putih, kuning, biru tua. Dia siap ada biru tua dia. Ataupun biru yang biasalah. Biasalah biru. Okey, itu kata Kisha. Kata Adiva. Ya. Adiva, mungkin awak boleh kongsikan bagaimana proses awak. Dah nak siap ke atau macam mana? Apa lagi yang belum siapkan tu? Mungkin boleh cerita sikit. Hanya mewarna sahaja. Dekat situ saya nampak ada bawah sekali tu. Apa dia? Mungkin boleh bagi tahu dekat kawan-kawan. Bawah sekali tu ada apa tu? Bulan dengan bintang. Bulan dengan bintang. Bintang tu ada berapa pecah? 14. 14. Itulah dia. Baik, cikgu. Sambil-sambil mereka tengah menyiapkan ini kita panggil apa lagi sekali, cikgu? Tapak tangan jalur gemilang. Tapak tangan jalur gemilang, cikgu. Saya nak bawa cikgu tadi kata daripada Kelantan, betul? Saya nak bawa cikgu pergi makan nasi kerabu. Boleh, cikgu? Boleh. Nasi kerabu. Daging bakar. Letak solok lada kau. Okey, sampai cikgu. Kita nak pergi makan nasi kerabu dulu dekat Kota Baru ya. Jomlah semua. kita. Jangan kemudian selepas ini kita akan kembali dalam Kelab dan Persatuan. Cikgu. Masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Cikgu Su dan Akmal. Baik, cikgu, macam mana? Sedap tak saya bawa nasi kerabu dengan daging bakar tadi? Sedap? Sedap. Terima kasih, Akmal. Sama-sama. Baik, cikgu. Perut kita pun dah kenyang. Apa kata kita pergi ke prinsip rukun negara yang kedua? Iaitu
kesetiaan pada raja dan negara. Ini ramai murid-murid yang kena ambil tahu. Betul. Kan. Kenapa antara prinsip rukun negara yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Cikgu Su. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena sentiasa mempunyai sikap taat kepada raja dan negara. Betul tu. Jadi, bercakap pasal tu, Akmal tahu tak sekarang yang di-Pertuan Agong keberapa? Sekarang ini yang ke-16, Cikgu Su. Tepat sekali. Okey, negara kita diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16, Sultan Abdullah Wilayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Itulah dia kan. Agung kita sekarang. Betul. Ini bukan apa cikgu. Sebab saya pasti ada juga di kalangan murid kita tanya kan, siapa nama agung kita? Tak tahulah bang. Bang, saya tak tahu, tapi saya tahu dia yang selalulah keluar TV. Tapi nama pun tak tahu, bilangan yang keberapa pun tak tahu. Itu sebabnya kita kena ambil tahu sebagai rakyat Malaysia kan cikgu. Okey, dalam negara adalah satu platform untuk kita memperkenalkan murid. Sebut yang pasal tadi cikgu ada sebutkan nama agung kita kan, agung yang ke-16. Mungkin ada juga di kalangan murid, agung kita dulu yang bukan yang Terengganu tu ke? Bukanlah. Inilah dia. Nampak tak? Inilah dia agung kita yang ke-16 yang sekarang ini. Sekarang. Betul tu. Okey, cikgu, apa lagi cikgu selain daripada itu yang cikgu nak kongsikan mengenai prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, Akmal, selain daripada kita mesti mengetahui siapakah yang di-Pertuan Agong kita, kita juga kena mengenali 10 orang Perdana Menteri Malaysia. Betul cikgu? Betul. Ya, itu dia. Kenapa kita kena ambil tahu cikgu kan? Sebab ini merupakan salah satu sejarah negara kita. Sejarah negara kita. Janganlah nanti bila tanya macam awak orang Malaysia kan? Ya saya. Sekarang ini Perdana Menteri nombor berapa? Alamak, saya tak tahulah. Kita tak boleh macam tu kan. Sekarang Perdana Menteri ke berapa? Yang ke-10. Okey, bagus. Betul sekali Akmal. Okey, kita mulakan dengan Perdana Menteri kita yang pertama. Baik. Iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, Perdana Menteri yang kedua, Tun Abdul Razak bin Husin. Perdana Menteri ketiga, Tun Hussein On. Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Perdana Menteri yang keenam, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Perdana Menteri yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Perdana Menteri yang ke-8, Tan Sri Datuk Haji Mahidin bin Haji Mat Yassin. Kan betul cikgu saya sebut kan? Mahyadin. Bukan apa cikgu, kadang-kadang mungkin ada di kalangan murid-murid kan. Mereka panggil apa tu cikgu, gelarannya cikgu? Apa tu kan. Tapi kita nak tahu juga nama beliau sebenar. Siapa? Nama beliau yang sebenar. Kan? Okey, yang seterusnya cikgu. Perdana Menteri yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Dan yang ke-10 cikgu. Yang ke-10 Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Itu dia. Inilah Perdana Menteri sekarang ini. Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Kalau kita dapat lihat, inilah dia antara Perdana Menteri Malaysia kan. Kita ada berapa cikgu? 10 kesemuanya. 10. Daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sehinggalah yang sekarang ini iaitu Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Baik cikgu, apa yang lagi cikgu nak kongsikan mengenai Perdana Menteri Malaysia kita ni cikgu? Okey, sekarang kita dah belajar mengenai Perdana Menteri. Mari kita berkenalan pula dengan kita Jata Negara Malaysia. Jata negara tu apa cikgu? Jata negara. Ni Akmal lihat. Ya. Inilah lambang
kan? Okey. Yap. Mari kita lihat ada juga bintang pecah 14 yang bermaksud 13 buah negeri dan wilayah persekutuan dalam Persekutuan Malaysia. Bintang bersama anak bulan bermaksud Islam adalah agama rasmi Malaysia. Okey. 2 ekor harimau, tengok kiri dan kanan. Merupakan haiwan rasmi Malaysia, itu harimau Malaya yang melambangkan simbol keberanian. Betul. Kita ada imej pokok pinang dan Jabatan Pulau Pinang melambangkan negeri Pulau Pinang. Kita ada slogan bersekutu bertambah mutu. Sebelah kiri jata ditulis dalam tulisan Rumi, sebelah kanan ditulis dalam tulisan Jawi. Kalau kita lihat di sini. Okey. Alright, seterusnya kita ada 3 bahagian sebelah bawah. Okey. Jata Sabah mewakili Sabah. Bunga Raya lambang bunga kebangsaan Malaysia. Kalau Jata Sarawak mewakili Sarawak. Okey, seterusnya kita ada imej pokok Melaka. Melambangkan negeri Melaka. Kenapa dia sengit dia cikgu? Oh, sengit ya. Cikgu. Macam ni? Okey. Seterusnya? Seterusnya kita ada 4 jalur. Betul. Melambangkan negeri-negeri yang dahulu dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Betul. Dan kita akhir sekali ada 5 bilah keris mewakili Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu yang dahulu dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itulah dia jata negara. Ni adik-adik, ada berapa ekor harimau dekat jata negara? 2. 1 dan juga 2. Baik cikgu, sekarang ini katanya kita nak pergi ke aktiviti pula, betul? Ya, betul. Aktiviti. Yang mana murid-murid ini harus melabelkan apa tu, Cikgu Su? Okey, kalau kita lihat Perdana Menteri terdahulu, okey, ada 5 orang di sana. Betul. Okay. Tugasan kali ini, murid-murid ini perlu melabelkan gelaran kepada setiap Perdana Menteri tersebut. Contoh kita ada Bapa Kemerdekaan, betul, Bapa Pemodenan, Bapa Perpaduan, Bapa Pembangunan dan juga Bapa Pembangunan Modal Insan. Jadi murid-murid boleh ke melabelkan nama setiap Perdana Menteri itu dengan ada gelarannya masing-masing? Boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Buat lagi boleh? Kalau boleh, cikgu. Okey, kita mulakan dengan yang pertama dulu, iaitu nak Bapa Perpaduan. Agak-agak mereka akan meletakkan dekat mana tu? Tun Hussein On. Okey, nanti kita semak jawapan dia. Ya, betul. Kita biarkan mereka jawab dulu. Seterusnya bagi kepada rakan anda Adiva, iaitu Bapa apa tu? Saya tak nampak. Bapa apa tu Adiva, boleh sebutkan? Sebutkan. Bapa Pemodenan. Sila labelkan. Yang mana satu? Yang mana satu? Okey, yang mana adik kita meletakkan kepada Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Jadi kita semak, betul ke tidak? Betul. Okey, seterusnya Bapa Pembangunan. Kat mana Kisha akan meletakkan? Dia letakkan kat mana tu? Tun Abdul Razak bin Hussein. Okey, seterusnya adalah Bapa Kemerdekaan. Okey, bagi kepada rakan anda Adiva. Agak-agak yang mana satu Adiva? Okey. Baik, dan terakhir sekali. Kisha, sila sebutkan apa nama bapa ini? Bapa Pembangunan Modal Insan. Dekat mana? Dekat mana? Okey. Yang mana adik kita Kisha meletakkan kepada Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Okey, jadi cikgu, jom kita semak jawapan. Adakah mereka menjawab dengan betul atau salah? Okey, kita tengok yang pertama. Bapa Kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Betul. Okey, bagi tepukan. Alright, seterusnya. Yang seterusnya. Bapa Pembangunan, Tun Abdul Razak bin Hussein. Betul. Okey. Yang ketiga. Bapa Perpaduan, Tun Hussein On. Yang keempat, Bapa Pemodenan, Betul Dr. juga. Mahathir Mohamad. Akhir sekali, Bapa Pembangunan Modal Insan, Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Betul juga. Betul ke semua? Betul semua. Jadi nampak tak, murid-murid ini memberikan perhatian yang sepenuhnya dan mereka kenal dengan setiap gelaran yang ada pada mantan-mantan Perdana Menteri Malaysia kita. Betul tu cikgu? Betul. Okey, siapa nak rehat? Angkat tangan. Saya. Wah, cikgu pun angkat tangan. Saya pun angkat tangan. Kita berhenti rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Semuanya di dalam Kelab dan Persatuan.
puan-puan, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri, Cikgu Su. Kita juga ada Kisha. Dan juga Adiva. Okey, lambai. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Wah, nak habis cepat je awak berdua ni. Okey, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kita punya kuis ni kan, saya pasti ramai murid-murid yang masih lagi tidak faham dengan maksud perpaduan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya unite. Cuba cikgu sebut cikgu. Unite. Unity sebenarnya cikgu, kenapa pentingnya perpaduan di negara kita ni cikgu Su? Ya, sangat penting perpaduan di negara kita supaya kita dapat membentuk keharmonian di kalangan masyarakat berbilang kaum. Bila kita bersatu padu, kita akan saling hormat menghormati. Betul. Saling harga menghargai. Setuju. Saling sayang menyayangi. Sayang. Saling bantu membantu. Maka dengan itu akan berlakulah hubungan yang erat. Betul tu, supaya tidak ada orang kata juga peperangan. Betul. Dan juga pergaduhan dan juga perselisihan faham dan juga dan macam-macam lagi lah. Ya. Baik cikgu Su, macam tadi saya ada mengatakan kita akan adakan kuis, betul? Kuis ini mengenai apa cikgu? Antara bentuk-bentuk soalan yang bakal cikgu bertanyakan kepada murid-murid kita ni. Kuis ni dia objektif dia ada A, B, C pilihan jawapan. So kita akan baca, murid akan pilih jawapan yang betul. Sekiranya berjaya jawab dengan betul, dapat satu bintang. Iya, itu dah dapat bintang. Okey. Jadi bintang ini kita akan lihat nanti siapa yang akan mengutip bintang yang paling banyak. Baik, jadi murid-murid, adakah anda sudah bersedia? Sedia. Okey, kalau dah bersedia cakap saya dah sedia. 1, 2, 3. Saya dah sedia. Alright. Kita pergi ke soalan yang pertama. Silakan Cikgu Suhaila. Ya, Suhaila. Cikgu lain. Okey. Soalan pertama. Baik. Apakah agama resmi di Malaysia seperti mana tertakluk dalam perlembagaan? Nanti. Dengarkan dulu pilihan jawapannya. Buddha, B, Hindu, dan C, Islam. Itu dia. Adiva lagi pantas. Menekan. Loceng itu. Ya. Adik Adiva, jawapannya. Adakah anda pasti? Berapa peratus yang anda pasti? Wow, 100%. Amazing ya. Amazing. Jadi, teacher, it was the answer. Tepat. Satu bintang untuk Adiva. Agama rasmi di negara kita adalah agama Islam. Jadi satu bintang untuk adik Adiva. Okey. Letak sebelah sana. Sebelah sini. Okey, 1 bintang. Baik, kepada Kisha, jangan risau. Banyak lagi soalan. Okey. Baik, soalan seterusnya boleh saya bacakan? Boleh. Okey. Baik, soalan seterusnya dengarkan baik-baik. Okey? Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 adalah A. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, B. Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, C. Datuk Ismail Sabri bin Yaakob. Kisha, jawapannya? Iaitu Datuk Ismail Sabri bin Yaakob merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Cikgu Su, jawapannya? Betul. Okey, 1 bintang untuk Kisha. Alright. Baik, seterusnya Cikgu Su. Okey, seterusnya giliran saya pula membaca. Okey. Dengarkan. Penganut agama Hindu menyambut perayaan A. Aidilfitri, B. Deepawali, C. Tahun Baru Cina. Adiva. B. Iaitu Deepawali. Bagi perayaan bagi yang beragama apa tu? Hindu. Cikgu Su. Malang sekali jawapannya betul. Betul. Betul, 1 bintang lagi untuk Adiva. Okey, baik. Jadi nampaknya adik Adiva kita mendahului cikgu kuis ini dengan mendapat 2
bintang. Okey, soalan seterusnya. Dengarkan baik-baik. Okey, nanti jawab cepat-cepat tau. Baik. Dot. Okey, muka jangan tercengang sangat. Okey, dengarkan soalan dia. Dot. Adalah tempat beribadat bagi penganut agama Buddha. A. Tokong. B. Kuil. C. Masjid. Saya tak habis lagi baca soalan ni, cikgu. Okey, jawapannya tak tahu. Abang tak tahu. Adalah tempat beribadat bagi penganut agama Buddha. A. Tokong. B. Kuil. C. Masjid. D. Gereja. B iaitu kuil bagi penganut agama Buddha. Cikgu, macam mana ni cikgu? Betul! Betul cikgu? Ya, sedap cikgu pula. Betul, salah. Salah! Alamak. Jadi, jangan risau. Kita buka jawapan kepada adik Adiva. Adik Adiva, dengar balik soalan dia betul-betul. Dot. Adalah tempat beribadat bagi penganut agama Buddha. A. Tokong. B. Kuil. C. Masjid. Tadi dia dah jawab B, salah. Jadi jawapan tinggal A, C. A iaitu Tokong. Saya rasa ada kesilapan kat sini. Yang mana jawapannya adalah Betul! Bagi tepukan. Satu bintang untuk Adiva. Ya, tak apa. Walaupun Kisha tadi salah, tapi daripada kesalahan yang akan mengajar kita, betul. Jadi, jawapannya adalah Tokong adalah tempat beribadat bagi penganut agama Buddha. Okey. Baik, tak apa cikgu. Ada banyak lagi soalan. Jangan risau. Okey, ini dia soalan terakhir. Sekiranya siapa yang menjawab betul akan mendapat 3 bintang. Okey, dengarkan baik-baik. Soalannya adalah, okey. Soalan dia hilang. Silakan cikgu. Alright. Siapakah nama pengacara bagi program Kelab dan Persatuan? Siapa nak jawab? Nama pengacara Kelab dan Persatuan. Memang dah tak tahu. Saya batalkan semua bintang ni boleh? Okey, silakan cikgu Sum. Soalan. Dengar baik-baik. Okey. Kita perlu taat dan patuh pada ajaran agama supaya A. menjadi kaya. Okey. B. hidup saling hormat-menghormati. Atau C. boleh berfoya-foya. Okey, lagi sekali. Tangan kat bawah. Tangan kat bawah. Okey. Memandangkan orang dengar dah tadi cikgu kan? Tukar soalan. Okey, tangan kat bawah tau. Tangan kat bawah. Okey. Baik, ini ingat soalan ni bernilai 3 bintang. Alright. Okey, cikgu, silakan. Okey. Sedia? Ya. Cikgu pula gelak. Kenapa? Saja bagi suspen. Okey. Perdana Menteri Malaysia yang juga dikenali sebagai bapa pembangunan modal insan adalah A. Okey, kita dengarkan jawapannya. Siapa? Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah bin. Okey, Tun Abdullah tadi? Badawi. Okey, kalau Adiva jawapannya daripada awak apa? Tun Abdullah bin Ahmad Badawi. Tertinggal satu. Apa dia? Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Betul, Adiva! Yang mana beliau telah menjadi juara di dalam kuis kita, kuis bagi kelab rukun negara yang mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang. Tadi diucapkan kepada adik Adiva. Bukan apa. Tadi jawapan diberikan oleh adik Kisha kita betul, tetapi ada apa tu cikgu? Tertinggal dengan satu pangkat kan? Yang mana nama-nama ini kan kita tidak boleh sebut macam tu saja kan? Kita kena sebut betul-betul dengan pangkat yang diberikan. Okey adik Kisha, tetapi jangan risau, walaupun adik Kisha mendapat 1 markah, beliau juga mendapat hadiah sanggup hati. Ini dah abang berikan kepada awak. Nah, bagilah. Tak nak. Bagi tepukan kepada Kisha.
Okey. Dan juga hadiah juara kita. Ini dia saya berikan kepada Adiba. Nanti bawa pulang, okey? Alright. Baiklah cikgu, kita pun dah sampai di penghujungnya. Nampaknya adik Kisha kita dan juga adik Adiba memang begitu bersemangat dan cukup faham dengan rukun negara kita. Betul cikgu? Betul. Jadi apa yang cikgu boleh rumuskan tentang episod kali ini? Silakan. Okey, rumusannya sebagai orang Malaysia, kita harus memahami dan mengamalkan cara hidup selaras dengan prinsip rukun negara demi keamanan dan keharmonian sejagat. Selain daripada itu, ibarat melentur buluh ialah dari rebungnya. Maka nilai-nilai murni mesti diterap dan dibudayakan bermula di peringkat sekolah rendah lagi. Bukan hanya tunggu dewasa baru kita nak terap nilai-nilai murni. Betul tu, Cikgu Su. Dan kelab rukun negara adalah satu cara, satu platform untuk kita menyemai, menyemarakkan nilai-nilai ini. Itu dia. Baiklah, kita juga kena berikan tepukan yang paling gemuruh dan tepukan yang paling semangat kepada adik Kisha dan juga adik Adiba. Baik, sebelum kita mengakhiri kelab rukun negara kali ini kan, saya pasti Kisha dan juga Adiba, boleh tak kita sebut sama-sama 5 prinsip rukun negara? Boleh? Okey, yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Itulah dia. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.